Adakah MySejahtera masih perlukah kita scan ke sana ke sini, masih perlukah kita letakkan butiran-butiran dan sebagainya. Jadi rata-rata ada yang kata masih important, masih penting. Ada yang kata kenapa saya nak buat semua ni. Macam mana? Awak dah scan ke tak scan sekarang ni, Rina? Saya setiap kali ke mana-mana premis ataupun di pejabat sendiri memang masih lagi membuat imbasan kod MySejahtera. Sebab kita dah terbiasa. Itulah dia, dah jadi kebiasaan kan. Dan saya percaya walaupun banyak kelonggaran yang diberikan, biarpun ada yang masih lagi bersetuju, ada juga dalam kalangan rakyat sebenarnya yang merasakan bahawa tidak perlu lagi MySejahtera ini. Ini persoalan yang bakal kita bawakan hari ini bersama dengan tetamu kita, Nas. InsyaAllah kita bakal bersama dengan seorang yang boleh menjawab soalan-soalan kita, insya-Allah, dengan Puan Aiza Azrin Ahmad, Ketua Pegawai Perniagaan yang juga merangkap pemangku Ketua Pegawai Eksekutif MySJ Sdn Bhd, iaitu entiti yang diberikan mandat oleh Kerajaan Malaysia untuk mengendalikan MySejahtera. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nas dengan Rina, apa khabar hari ini? Sihat, alhamdulillah. Kita teruja dapat bersama dengan pemangku Ketua Pegawai Eksekutif kerana pelbagai soalan, pelbagai kegusaran oleh mereka di luar sana. Jadi dari coretan rakyat Malaysia di media sosial, rata-rata ramai juga yang gusar tentang isu. Ada dua perspektif di sini. Nombor satu, kejituan data. Dan kedua adalah isu pemilikan data. Mana data kita akan pergi. Jadi pada 1 April ni Malaysia telah memasuki fasa peralihan endemik, ya Rina. Betul. Dan banyak SOP dilonggarkan, airport pun dah dibuka, rakyat Malaysia lebih bergerak. Ramai yang bertanya, masih perlukah MySejahtera dalam kehidupan seharian? Senang je. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulakan dengan, saya rasa kita pergi balik kepada masa bermulanya pandemik COVID ini. Jadi masa kita bermula kat situ, beberapa teknologi, syarikat teknologi tempatan, dia nak berganding bahu dengan kerajaan. Bukan kata MySJ atau MySejahtera saja. Jadi ini bagi saya ada langkah positif daripada syarikat tempatan. Nas, teknologi tempatan ni bukan saya daripada agensi Malaysia before, yang mana kita tengok pendigitalan. Jadi bila ada anak-anak Malaysia yang memulakan teknologi tempatan untuk menyelamatkan nyawa, saya rasa ini adalah salah satu benda yang Malaysia sepatutnya kita berbangga. Betul. Kita mesti berbangga. Dan Nas juga tengok kan, daripada statistik kita banyak menyelamatkan nyawa rakyat Malaysia. Saya sendiri pernah jadi COVID positif. Dan seperti Nas juga sebelum ni, single carer. Di mana saya menjaga ibu dan ayah saya 80 dan 82. Dan mereka cuma nak ambil booster sebab MySejahtera kata kena ambil booster, dan juga Kementerian Kesihatan dan YBKJ kata ambil booster, selamatkan diri. So itulah intent yang pertama berkenaan dengan MySejahtera ini. So jadi bila kita bermula fasa-fasa yang seterusnya, of course kita kata penggunaan tu bertambah. Daripada mula kita ingat mungkin dalam 200,000 penggunaan. Sekarang ni Nas, buat masa ni saya boleh katakan registered yang berdaftar adalah dalam lingkungan 47 juta. 40 juta. Dan active user mungkin dalam 29 juta daripada kami punya statistik. Tapi di mana saya nak tekankan kat sini, penggunaan dia bukan setakat pengesanan kontak rapat. Sebab saya rasa itu yang menjadi kegusaran, keluhan. Rakyat Malaysia takut di mana Big Brother is watching kan. Dengan MyTrace tu kan. Betul. Tapi Nas, buat masa ni kita tengok dalam dari segi dunia, COVID-19 ni tak pergi lagi. Peralihan masih berlaku. Shanghai dah tutup semua. Betul. Dan dia punya ada akta yang mengatakan semua perlu diuji untuk COVID-19 sama ada positif atau negatif. Dan kita tengok semalam pun beberapa penerbangan di London terpaksa ditukar jadual disebabkan ground staff dia rata-rata COVID positif. Jadi saya dari sebagai rakyat Malaysia, pengguna MySejahtera kan, saya juga menggunakan MySejahtera, data saya pun adalah MySejahtera. Jadi saya rasa peralihan endemicity daripada pandemik ni kita perlu, seperti kata Rina tadi, kita perlu in stages. Jadi saya rasa penggunaan dalam endemicity ni masih berteraskan untuk menyelamatkan rakyat Malaysia. Jadi border kita pun dah buka, sempadan dah buka. Nas, semalam kita punya vaccination certificate, vaksin diiktirafkan. Ini adalah
saya betul-betul rasa berbangga dengan Kementerian Kesihatan di Betul. mana kita dapat pengiktirafan. NAS lepas ni kalau nak pergi Switzerland bolehlah keluar masuk NAS, tak payah risaulah. Tak, Kan? rata-rata saya bercerita dengan mereka yang pergi dan balik Eropah. Betul. Di Eropah tiada aplikasi macam ni dan mereka dah buka mas ke sana kemari dan kes melambung tinggi, kematian pun agak tinggi. Ya. Dan apabila orang Eropah tengok MySejahtera kita, mereka kagum ya. Betul. So itu yang membuatkan saya bangga sebagai rakyat Malaysia. Jadi saya nak tekankan sini daripada segi penggunaan. Ya. Jadi kita yang teknologi ni pun bukannya kerajaan Malaysia bukan kerajaan yang pertama kita bekerja. Kita pernah bekerja dengan kerajaan Abu Dhabi. Tepat sekali. Kita kena bekerja dengan kerajaan Dubai. Di mana ini data tu penting sebab data rakyat di luar sana bukan data rakyat Malaysia saja. Jadi daripada segi kejituan ya Nas, saya nak tekankan di sini. Saya rasa Kementerian Kesihatan, kerajaan dan YBKJ juga dah keluar kepada Dewan Negara dah bagi penjelasan yang sangat terperinci. Di mana bagi saya keluhan, kegusaran, kita harap rakyat Malaysia akan faham bahawa data itu adalah data Akta 342. Ya saya. Bila dia ada Akta 342 NAS, Rina, data ni cuma digunakan untuk pandemic management. Sahaja. Jadi tidak perlu penting gusar. Tak perlu gusar. Tak perlu risau. Jangan gundah gulana. Kalau ada Jangan ketirisan gundah maklumat gulana. dan sebagainya, Nanti ya. kalau saya penggunaan yang tak betul, nanti saya pula masuk penjara. Nas kena jumpa saya kat sana. Don't worry. Don't tapi- worry. InsyaAllah. InsyaAllah. Takkan berlaku apa-apa seperti itu. Tapi yang paling penting untuk semua yang tahu di sini nak menjawab soalan-soalan di luar. Jadi kita tahu ada kegusaran, kita tahu ada keluhan, tapi kita juga tahu ada juga mana-mana pihak yang mensensasikan. Okey. Ya, jadi kita perlu tahu ada PDPA. Tapi cakap pasal sensasi ni, saya rasa Rina ada satu soalan. Saya bila Puan Aizan menyentuh tentang PDPA ini, kita juga ketika ini secara atas talian bersama dengan Datuk Haziq Pilih untuk berkongsi dari sudut perundangannya. Assalamualaikum Datuk, apa khabar? Waalaikumsalam Rina. Khabar? Sehat Alhamdulillah. Datuk, kita terus nak bawakan berkenaan dengan isu yang kita bincangkan ketika ini. Masih perlukah MySejahtera? Dari segi accessibility, dari segi privasinya, ini yang mengganggu fikiran rakyat Malaysia tentang keselamatan data peribadi mereka. Kalau boleh kita kongsikan tentang Akta 709 ini, Datuk, berkenaan dengan Akta PDPA ini. Silakan. Okey, bagi saya senang aja. Pada pendapat saya, MySejahtera ni masih relevan. Bukan kerana apa. Sebab kita kena fikir seperti yang dikatakan oleh Puan tadi. Memang MySejahtera ni ada hasil daripada Akta 342. Dan data yang diperolehi oleh kerajaan hanya akan digunakan untuk manfaat mereka yang banyak manfaat dia. Sebab contohnya, ramai yang seperti mana tadi Puan kata ada 47 juta data yang kepunyaan dan kita dah dapat keyakinan daripada kerajaan sendiri, daripada Puan tadi di kaca TV yang mengatakan bahawa data-data seumpama ni tidak akan disalahgunakan kerana data ni adalah perlu sebab pada ketika tu ramai yang perlukan vaksin dan sebagainya. Bagaimana kita nak menghubungi 47 juta rakyat atau kita yang memerlukan perkara ini. So pada pendapat saya lah saya rasa kalau dah kerajaan sendiri mengatakan data ni tidak akan disalahgunakan, Puan kaca TV telah menyatakan data ni tak disalahgunakan, kita tak perlu takut. Sebab Rina, kalau kita tengok PDPA pun, PDPA ini akan merangkumi mereka yang mempunyai commercial transaction. So, bila kita katakan commercial transaction, Rina, Nazruddin, sekarang kita punya data bank pun ada. Telco ada. Itulah dia. Semua supplier seperti TNB, benda-benda lain semua memerlukan data kita. Now, kalau kita boleh yakin dengan pihak-pihak pembekal perkhidmatan seumpama ni yang data kita selamat, kenapa kita tak boleh yakin bahawa data kita dengan kerajaan selamat?
seperti dikatakan tadi, ini adalah hasil daripada Akta 342 yang mana saya pernah bincangkan dulu di TV3 juga. Sebab Akta 342 ni adalah untuk membendung penularan COVID-19. Tidak ada syarat selain daripada itu. So bagi saya lah secara individu, saya rasa MySejahtera ini masih relevan. Dan adakah Datuk rasa sebab seperti yang Datuk katakan tadi kita rakyat Malaysia ni sebenarnya kita kongsikan data di mana sahaja. Dan dari media sosial pun kita kalau kena scam pun kita lah nombor satu kena scam. Yes, Jadi itu yang kita tak faham. Okey, kalau contohnya sekarang bila kita tengok PDPA ni hanya akan merangkumi commercial transactions lah sebab saya tak boleh huraikan semua. Baik. Tetapi kalau kita yakin, contohnya kita yakin untuk masukkan detail-detail kita dalam app yang seumpama ni, kenapa kita tak yakin dengan apa yang diberikan oleh kerajaan? Itu yang saya tak faham. Sebab data yang biasa dibocorkan, kalau kita tengok hari ada sekali itu 42 juta phone number dikeluarkan public. Banyak data kita. So kalau kita boleh yakin dengan supplier-supplier ni, kenapa kita tak boleh yakin dengan kerajaan? Itu saja persoalan saya ni. Baik. Jadi maksudnya di sini Datuk bersetuju untuk kita perlu masih lagi MySejahtera ini? Untuk saya MySejahtera ini masih perlu. Sebab Rina, sebab kita masih belum keluar daripada pandemik, sekarang kita endemicity. Kita belum keluar, kita masih belum keluar dan seperti mana dikatakan Puan tadi, memang COVID ni memang wujud. So, contohnya bagi mereka yang umur 60 ke atas, mereka perlukan booster. Mereka perlukan they have to continue taking the booster. Betul tak Rina? Betul. So, bagaimana kita nak hubungi mereka kalau bukan dengan MySejahtera? Dan juga tentang sijil vaksin yang diterima di seluruh dunia sekarang ya. Betul. Ini saya nak bagi tahu sebab memang saya pernah ke luar negara menggunakan sijil daripada KKM dan mereka memang memberi iktiraf kepada apa yang dikeluarkan oleh KKM. So, ini juga adalah satu plus point. So saya rasa mungkin ini nasihat saya kepada rakyat Malaysia lah. Jangan terlalu khawatir sebab saya rasa dalam hidup sekarang ni data kita dah memang ada dekat alam maya ni. Tak perlu kita sembunyi. Faham tak? Kita tak boleh sembunyi daripada kenyataan ni. So jangan takut. Baiklah. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih Datuk di atas penerangan Datuk ya. Jadi di sini kita nak kembali kepada Puan Aiza. Jadi seperti yang dikatakan YBKJ atau Yang Berhormat Khairy Jamaluddin Menteri Kesihatan Malaysia telah pun mengeluarkan kenyataan bahawa data yang besar itu yang dimiliki oleh kerajaan ini dan kerajaan tidak akan meneruskan rundingan dengan MySJ sekiranya isu pemilikan data ini tidak diselesaikan. Jadi daripada MySJ, apakah responnya? Respon saya begini, kita daripada awal memang kita bekerjasama dengan kerajaan. Buat masa ni apa sahaja yang kita bina dalam aplikasi MySejahtera untuk kerajaan adalah untuk pandemic management. Jadi kita akur kepada kerajaan. Jadi tak wujud kegunaan data kepada saya jika dia masih dalam Akta 342. Tapi saya nak sambut apa yang Datuk Haziq cakap tadi. Terima kasih Datuk. Saya rasa kita perlu beramai lagi data ambassador seperti Datuk sebab the way Datuk bercerita dan juga mengupaskan isu-isu data ni is on point. Jadi saya nak bagi juga ketenanganlah kepada rakyat Malaysia. Sebenarnya data ni bukan kita punya. Dan kita akan berpandukan kepada strategi-strategi digital health oleh MOH. Dan kita juga ada berbincang. Kita kata kalau satu hari terpaksa guna pemain industri yang lain, kita akur. Tapi buat masa ni kita memang nak menolong rakyat Malaysia. But Nasrina, untuk rakyat Malaysia supaya tak gusar, data yang kita ada ni sebenarnya kita ada seperti Datuk cakap, kita ada di awan. But semuanya ada di Malaysia, tidak pernah keluar ke mana-mana. Ya, dan data itu juga selepas 30 hari kita arkibkan, is archive, ya. Dan tak ada boleh, in a way kan, saya nak guna perkataan ni secara loosely, secara longgar, demilitarized zone. Maksudnya tak ada public, tiada sesiapa yang boleh pergi ke demilitarized zone of the data ni nak ambil data, nak menggunakan. Dan selepas kita arkibkan selama 30 hari, selepas 90 hari pemadaman
Pemadaman. Jadi MySG tiada rekod rakyat Malaysia ke sana kemari selepas 90 hari. Betul, pemadaman. Tapi kalau dia masuk archive pun kan kita kata dia masuk di militarized zone, kita tak boleh tengok. Ya, jadi pemadaman data dan everything kita buat midnight. Ya, secara waktu tengah malam. Jadi otomasi skrip tanpa human intervention. Jadi Nas, tapi kita pun tahu teknologi ni kadang-kadang sepatutnya menolong, tapi ada juga masa dia ada sedikit enhancement yang kita kena buat. Jadi kepada rakyat Malaysia sekarang, saya ni pengguna MySejahtera. Data saya juga ada dalam tu. Jadi apa yang dikatakan kepada Dato' Aziz, dan saya juga memberi ketenangan dan bahawa data itu adalah data kerajaan. Kami akan arkibkan dan pemadaman, tapi kita dengar keluhan dan kegusaran sebab rakyat Malaysia ni kita perlu jaga. Yang mana yang baik kita ambil dan kita mempertingkatkan. Tapi yang mana yang kita rasa agak mensensasikan, kita minta tolonglah. Kita perlu menyelamatkan nyawa. Jadi masih itulah perlu. tugasan kita sebenarnya di Malaysia hari ini. Kita suluh mana yang gelap begitu. Betul. Jadi dengan penerangan yang menyeluruh daripada MySG Sdn Bhd, Rina rasa lebih selamat insya-Allah lebih tenang. Lebih tenang kepada anda di luar sana. Janganlah ragu-ragu di mana data anda menghilang. Sebab anda kalau yang dah biasa dengan Facebook dan Instagram dan sebagainya, mesti anda dah kongsikan sebelum ini ya. Terima kasih Puan Aizah di atas penjelasan yang diberikan untuk seluruh rakyat Malaysia yang menonton ketika ini. Mudah-mudahan bertenang semuanya ya. Dan Dato' Aziz, terima kasih juga memberi kupasan dari sudut perundangan bersama kami hari ini di Malaysia hari ini. Terima kasih. Kita sarankan kepada rakyat Malaysia di luar sana terus menggunakan MySejahtera. Bukan saja sijilnya penting ya, tapi yang pentingnya kita mengetahui data yang terkini supaya data ini digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat di lain hari insya-Allah.